Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum and gentlemen. A very warm welcome I wish to our distinguished guest, Associate Professor IR, Dr. Muhammad Farid Abdul Khair, Advisor of Autocrative 2021, Senior Ahmad Shauki bin Gujadi, and fellow respected participants. It is a pleasure and a great honor for me to welcome you to our Programming and Security Competition Autocrative 2021. This program is organized by Computer Science, Information Security and Assurance students from Faculty of Science and Technology, USIM. My name is Agnes Suhabuti Zulkarnain, and on behalf of Autocrative 21 committees, I would like to welcome all of you to this Capture the Flag Workshop Autocrative 2021. I hope you'll find this program that we have lined up for you to be fruitful and engaging. Before we start the program, I would like to invite Ahmad Imran Zikri bin Samso to lead the recitation of Dua. With all due respect, please welcome. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Qiraatul Umul Kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. ولا تجعل اللهم فينا ولا معنا ولا من يبتغنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, on this blessed morning, we seek your blessing for a flawless progress of this programming and security competition Autocrative 2021 from the beginning until the end. Bless us with your tawfiq and hidayat, guide us and University Science Islam Malaysia to greatness, peace and prosperity in this world and hereafter. Grant us valuable knowledge that will be beneficial to mankind in order to gain jublan mardatillah. Make us a responsible intellectual who will be devoted to our religion, race, and beloved country. Bless our efforts, instill insightful thoughts in our hearts, and provide us with an abundance of valuable wisdom and genuine knowledge. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا افتح لنا بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Dear all participants, let me first introduce you to the agenda of the CTS workshop. For today's workshop, we will have two slots, which will be presented by our speaker today, Senior Ahmad Shauki bin Gujadi. Our speaker will explain further terms and rubrics of the competition after this. This will be an interesting lesson because speaker will expose to the participants about hacking techniques. Also, this is the best platform for participants to experience the detective cyber intrusions before facing them in the real world. Also, for today's workshop, we will be focusing on two formats, which are the Jeopardy format and attack and defense format. Attention to all participants, you are allowed to ask questions on the Padlet link provided in the Teams chat throughout the program. Without further ado, I would like to invite our respected speaker, Senior Ahmad Shauki bin Gujadi, for slot 1 of Capture the Flag workshop in Jeopardy format. For the information of all participants, Ahmad Shauki bin Gujadi is a 4-year student, a 4-year computer science, information security and assurance student from Faculty of Science and Technology, USIM. He has been participated in numerous competitions, which are Capture the Flag competition, Hackathon competition, and he is also active in creating CTF and programming questions.
So, let us invite Ahmad Shauki to start the workshop sharing. With all due respect, please welcome. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and thanks to the moderator and Dr. Farid. Hi everyone. Okay, today kita akan sebelum tu saya akan perkenalkan diri. Nama saya adalah Ahmad Shauki Bugis Sadiq. Sekejap kita share screen. Okay. Korang boleh nampak skrin tak? Boleh. Okay. Okay. So let's go to our agenda. Today kita akan belajar pasal CTF. So ada tak yang kat sini yang familiar ataupun dah biasa dengan CTF? Kalau ada, angkat tangan. Hai. Ada kat chat. Tak ada. Okay, so just keep in mind, CTF ni yang saya akan ajar ni adalah for beginners. So kita akan going through tentang macam mana ataupun contoh soalan CTF dari segi Jeopardy and dari segi attack and defense part. So who am I? So nama saya macam biasa Tadi Shauki, and I'm a student, and forever students. Kita ni sebenarnya adalah student, walaupun lepas kita dah grad, kita still student sebab kita bukannya seorang yang bagus, and kita akan sentiasa belajar dari masa ke masa, dari semasa ke semasa. Yeah. And then I love to learn new things, everything related to computer science and pure science. Currently buat internship dekat NetBisect. NetBisect ni dekat Nilai je. Dia just private security company. Dia ada 2 branch, satu dekat Nilai, satu kat Putrajaya. So siapa nak try masuk dekat NetBisect untuk bagi security boleh kat Nilai, kalau nak bagian development dekat Cyberjaya. And then kalau ada apa-apa soalan, yang you guys can reach me out at ni ada Twitter dengan GitHub dengan Discord punya account. So, what is CTF? CTF ni senang cerita dia adalah competition untuk student ataupun untuk orang yang nak belajar tentang computer security. And then dia tak kisah sesiapa boleh masuk. And biasanya cara dia adalah, okay, nama CTF ni adalah capture the flag kan. So kiranya macam mana kita capture the flag ni, kita akan try, istilah kita kalau dalam English kita panggil hack, kalau macam Melayu kita panggil tapau. So macam mana kalau kita nak tahu yang kita dah tapau ataupun kita dah hack sistem ataupun hack satu benda, kita kena dapatkan flag and kita dapat tahu, oh kita dah dapat hack benda ni. So kita bagi flag ni baru kita tahu yang kita dah dapat hack benda tu. And the highest team at the end of the game will get the winner. Will be the winner. Macam biasa. And experience hacking scenario and steady girl. So kiranya CTF ni biasanya nak prevent daripada orang, sebab biasanya orang yang masuk CTF ni adalah orang yang passionate on cybersecurity. So kalau macam zaman dulu-dulu, CTF tak wujud lagi. So tapi diorang minat untuk dalam hacking. So diorang nak hack apa? Diorang tak ada benda. So diorang kena cari yang macam real world punya, yang memang dah ada, contoh Dell punya website ke, ataupun Malaysia punya website ke, ataupun NASA ke. Tapi masalah dia adalah dia illegal, because we don't have the permission to perform the penetration testing. So next, why we participate in CTF? There is a couple of reasons. First of all, kita nak gain knowledge and experience tentang hacking. Kita tahu yang teknologi ni makin lama makin menaik. Blockchain pun dah makin menaik. Lepas tu dengan AI lagi.
Macam mana kalau dalam segi security, macam mana kita nak bypass AI, macam mana nak exploit blockchain ataupun and all kind of stuff. And then second is hobby. We know that some of us love cybersecurity, and yeah, because of their passions. Then socializing with new people. Dalam CTF ni, kalau yang macam zaman sekarang kita tak tahu. Kalau macam zaman dulu-dulu, maksudnya macam 2 tahun lepas ke sebelum COVID, kita buat CTF dalam event kan. So kita jumpa dengan orang lain, kita jumpa dengan student lain, uni lain. Itu kita berjumpa, lepas tu kita macam oh hai, jumpa, lepas tu tukar ID Discord, lepas tu borak kat Discord, lepas tu jawab soalan sama. Kira macam bagus lah kita jumpa orang. And then we can make good resume. Maksudnya kita boleh letak dalam resume kita pernah masuk participate in CTF. And some company dia bagi tengok kalau ada siapa yang masuk CTF ni macam dia bukannya kita terus dapat kerja tu, tapi dia orang macam notice lah, dia orang macam focus on us. And recruiter might acknowledge your skill. Kiranya biasanya kat dalam CTF ni, kadang-kadang yang pembuat soalan CTF ni adalah recruiter yang job tu, ataupun kalau yang pembuat soalan ni dia akan recommendkan orang ni kepada recruiter. So that's a very good step. And then let's go type of CTF. CTF ni dia ada 2 jenis. Dia sebenarnya ada lagi, tapi dia ada mix juga, tapi kita tak akan cerita pasal benda ni. First adalah Jeopardy. Jeopardy ni dia ada banyak kategori. Kategori ni nanti kita bukan masuk lagi. And second is attack defense. This is more advanced stuff. So this is Jeopardy stuff. Jeopardy ni dia ada, macam saya cakap tadi, dia ada multiple categories. Like this is just example like cryptography. So cryptography ni adalah ada macam simple nak cakap, cara mudah dia nak cakap adalah kita macam encrypting atau decrypting something. Cara mudah adalah nak terangkan tentang cryptography ni. So you guys need to have strong knowledge in cryptography punya methods. We have AES, we have SHA, we have MD5 and kind of stuff. Kena tahu semua cara algorithm tu, macam mana how it's work. And then next we have forensics. Forensics ni dia boleh jadi macam-macam. So kiranya forensics ni kita akan analyze something and we have to find the key. So normal example adalah forensik macam kita ada image and kita kena analyze daripada image tu apa yang kita boleh dapat, ataupun kita dapat PCAP punya file, kita kena tengok apa yang kita boleh dapat daripada situ. Dia macam-macam lagi, network packet punya analysis. And then we have binary. Ini agak susah sikit sebab dia akan main dengan reverse engineering. Okay, kalau korang perasan, korang dulu belajar C, tahun 1 belajar C programming kan. So C programming ni kita boleh baca kod dia. So in main, printf, lepas tu kita baca. Lepas dia compile, dia akan jadi dalam binary file. So lepas kita compile, kalau kita baca file tu tak boleh, dia dalam bentuk binary. So kalau kita nak tahu, kita nak faham, kita kena reverse benda tu. And dia akan dalam bentuk opcode. Kita kena faham dalam assembly language lah dalam benda ni. Yang ni next is web. Ni yang memang famous. Most people love web challenge. Kita akan ada buat web punya macam web interface. Kita kena cari apa-apa vulnerability daripada web ni and kena cari flag lah daripada web. Contohnya SQL injection, paling famous SQL injection, XSS, LFI, RCE, remote code execution, and kita ada banyak lagi. Kita ada template injection. So yeah, and last one on this is PON. PON is kita ada macam binary file ataupun apa-apa file yang kita kena exploit benda tu. So contohnya PON ni dia hampir sama dengan reverse engineering. Cuma bezanya adalah PON ni kita kena exploit benda tu.
paling simple contoh, buffer overflow. So kita tahu yang application tu ada masalah buffer overflow, maksudnya buffer overflow punya problem. Kita kena, then we have to exploit the buffer to get access to something. Is that good? Ke terlalu laju sangat ke? Check kat komen. Kalau tak laju, saya gerak ke sebelah. Boleh continue. Alright, cool. So, where do I start? Kadang-kadang kalau kita nak belajar hacking ni, kadang-kadang kita tak tahu bila ataupun macam mana kita nak start belajar benda-benda macam ni kan. So, you guys can go to some resource. Macam sekarang ni dia dah banyak CTF punya platform. Contohnya TryHackMe and Hack the Box. Itu paling famous lah. Lepas tu CTF Time ada juga. And then yang last but not least is OneHub. OneHub is very cool because you guys can download the image and test the you can run dekat korang punya local server. So korang boleh main-main lah dengan server tu. And then korang boleh pergi ke YouTube, ada banyak juga yang mengajar, banyak channel yang mengajar. And bagi saya personally, kalau untuk yang macam baru nak belajar, better pergi ke TryHackMe, ambil beginner punya course. Kalau nak lagi strong, better belajar kalau nak lagi strong, belajar web programming dulu. The different people different opinion, but that's just my opinion. And then, okay, let's start with some basics hacking. Before that, korang ada most people kat sini pakai Kali Linux kan? Kalau tak pakai Kali pun tak apa. Pakai Windows boleh, pakai Mac boleh, pakai ada Linux punya distribution boleh, Ubuntu ke, tak masalah. So, first skill dalam CTF ni adalah paling penting, Google. Teknik menggoogle. Ini adalah sangat penting. Bila kita jumpa something, Google. Bila kita tak tahu, okay, ni hash apa? Kita pergi ke Google. Okay, macam mana nak bypass exercise punya WAF? Okay, kita Google. So, Google sangat penting dan jangan give up dalam Google. Sebab most people give up dalam Google. And then scripting language. Scripting language ni sangat berguna kalau kita nak automatekan something. For example, scripting language ni macam Python and Bash. This is very good. And then Linux skill. Linux skill ni sangat bagus. Sebab most of the time kita akan deal with Linux punya environment. Windows environment ada macam satu atau dua. Kita akan kasih malware and you guys have to analyze the malware. Kita akan kasih Microsoft punya dokumen and you guys have to analyze the malware. Jangan risau, malware itu dia tak hidup and dia akan rosakkan korang punya komputer. Then web penetration testing, ini korang boleh belajar dekat, macam saya kata tadi, dekat TryHackMe boleh. Kalau nak masuk, lepas korang dah belajar dekat TryHackMe, dah rasa macam yakin sikit, try masuk Hack the Box pula. And then reverse engineering skill, ini you guys have to ada strong knowledge on assembly language and how to use debugger. And understanding memory punya layout, stack punya layout. And then pawn skill, ini advanced sikit. Then network analyzing, saya tahu yang korang mesti dah ambil network punya classes. Tahun 1 dah ambil kelas network classes. Kelas ni dah. And then last but not least is cryptography. Ini kalau macam zaman saya dulu, ni masa tahun 3 ni. So kalau macam untuk tahun 1, tahun 2, korang boleh lah Google dulu. And kita akan tunjuk sikit sampel sekali. Okay, so forensics. Forensics ni dia boleh
forensics ni simple question adalah kita akan download something file and then kita akan analyze benda tu to find the key. And kita boleh guna macam-macam tools, you can use Binwalk. Ini adalah semua contoh tools and jom kita try. Chrome ni apa? Oh, tak nampak Sekejap boleh nampak Sorry, 4.6. So korang semua dah download ni apa nama material ni? Dah. Alright. Sebentar ya. Forensics. Alright. Semua dah ready ya? Aku tak semua dulu. Alright. So, first of all, kita tengok kat sini bila kita LS ni dalam Linux means kita akan listkan semua benda dalam file tu. And kita ada jumpa 4 file. And kalau kita tengok sini dia adalah semua JPEG kan. So kalau kita buat LSLA, kita nak tengok more information about this, kita akan jumpa kita ada pcap punya file untuk find me for. So kita maksudnya yang ni adalah channel 1, channel 2, channel 3, channel 4. Kita akan settlekan yang first dulu. So bila kita dapat something ataupun dapat file, first benda yang kita kena tahu adalah dia file ni jenis apa. Itu paling penting. First kita dapat ni, kita kena tahu dia file jenis apa. Cara dia adalah kita command dia adalah kita guna file find me.jpg. So kalau kita tengok dia kata ni adalah ASCII. Tapi dalam ni adalah bentuk JPEG. Kan? So kita boleh je baca sebenarnya. Find me.jpg. So dah kita tahu dia. Oh. Dia say hello, I'm a file. Here the flag. Autocratic flag 1. Macam mana kita nak tahu ini adalah flag? Kita kena kita kena tengok dia punya flag format. Flag format dia adalah macam ni. Dia ada ni adalah flag format. And then dia ada curly bracket and close curly bracket. Dalam ni adalah dia punya key. Ni cara dia. So yang ni faham Faham. Alright. So let's go to second punya ni. Alright. So second ni adalah find me to. First kali yang kita buat, kita kena buat adalah file. Kita kena tengok dia jenis apa. So kalau kita find me to, kita tengok dia kata dia adalah JPEG. So betul lah kalau dia adalah JPEG. Second yang kita boleh buat adalah kita nak tengok sebab JPEG ni dia dalam bentuk binary. Dia bukan dalam bentuk ASCII punya format. So kita nak tengok mungkin ada something ataupun metadata. Sebab contoh kalau korang tak gambar, korang perasan kan, kalau tak gambar kat phone ke, korang boleh tengok oh gambar ni ditangkap pada tahun bila, masa bila-bila, dekat mana, macam mana diorang tahu. Diorang akan simpan benda tu dekat metadata. So sometimes kita boleh override bukan sahaja metadata, kita boleh override dia punya body sekali. Kita boleh sorotkan something. So kita boleh guna strings. Strings ni lupa nak beritahu. So contohlah kalau korang tak tahu something, command something, korang boleh guna macam man strings. So dia akan bagi tahu, man ni maksudnya manual. Dia akan tunjukkan korang okay, ni jenis apa. String ni pasal apa, description, lepas tu option apa yang ada, macam tu lah. Right, so kalau kita guna strings, find me, JPEG, delete pula. Okay, dia akan tunjuk semua string, available string yang ada kat dalam ni. Ini semua string yang kita, ASCII character yang kita boleh baca lah. So kalau kita tengok kat bawah ni, kita ada binary. So macam mana kita tahu ni binary? Sebab apa? Sebab dia just consist of 0 and 1.
So kita belah di binary. Dan apa yang kita buat, apa yang kita perlu buat, first thing first, Google. So go to Google, saya pakai Firefox lah. So kita pergi binary, no, binary to string. So kita paste and convert. Dah ada, dia tunjuk autocorrective second flag. Ini kalau pakai online. Lagi satu korang boleh pakai yang biasanya orang pakai adalah CyberChef. CyberChef ni biasanya para CTF akan guna. So cara dia guna adalah ni, resepi ni korang nak encrypt atau decrypt jenis apa, and ini input and ini output. So input kita adalah yang tadi, maksudnya binary file. So kita nak convert from binary to, sebenarnya saya jarang guna benda ni, tak pernah guna lagi. From binary. So dia akan tunjuk autocorrective second flag. Macam mana nak guna, tak apalah, kita tak payah guna. Alright. So next is find main tree. Okay, yang ni first kali macam biasa kita akan file benda ni. Kita nak tengok find main tree.jpg. Okay, kalau baca sini kita tahu dia JPEG, and then baca dia punya segment length, and then kita nampak comment. Kita comment the password is hackercat. Nampak Tapi kita tahu dia password untuk apa sebenarnya. Mungkin ada something dalam gambar ni. Kita tak tahu, mungkin ada something. Kalau kita pakai exif tool find me ni, exif tool ni kita nak tengok metadata tentang satu gambar. Kita dapat tengok dia punya ni lah. Kita dapat tahu file ni modification dia masa bila, tarikh bila. And then kita ada satu attribute ni comment, and dia kata comment dia adalah password is hackercat. Tapi kita tak tahu ni password jenis apa. Biasanya password ni kita password zip file ke, password apa punya file. So apa yang kita kena buat? Kita kena cari ada apa kat dalam gambar ni. So kita boleh pakai apa lupa dah. So mari kita Google extract zip file, extract zip from image C2F. Saya akan tunjuk cara senang nak Google juga sebab biar korang biasakan dengan cara Google. Tak adalah nak ni sangat kan. So kita boleh pakai, lupa. And kita tahu yang dia akan provide password. Kita kata with password. Kita scroll. Apa yang kita boleh guna? Lupa. Tools. Kalau kita tengok sini, kita boleh pakai macam-macam, Beamwork, stack solve, stack hide, Paysha. So apa kita guna stack hide? Stack hide. Lupa lah. Mac tak ada stack hide. Okay, kita akan guna kali. Nampak macam hacker. Alright. So kita akan now dalam kali siapa korang pakai lupa tak nampak. Nampak tak? Ni nampak tak? Rasa nampak kot. Nampak. Alright. So salah satu cara untuk sorokkan data dalam gambar ataupun dalam
dalam bunyi, maksudnya dalam muzik ke, dalam apa-apa pun, kita panggil dalam steganografi. Banyak tools yang kita boleh guna untuk sorokkan something. Antaranya adalah steg height. So sekarang ni kita assume, kita tak tahu lagi dia ada ke tidak. Kita assume yang dalam gambar ni ada zip file. So kita pakai steg height punya tools. Dalam Kali, kalau korang pakai Kali Linux, dia dah ada dah, dia dapat install rasanya. Kalau belum, just sudo add install steg height. Kalau yang belum ada lah. Macam ni je. So cara dia untuk extract benda ni, korang just macam kalau tak tahu, steg height dash help. Lepas tu dia kata to extract embedded data from JPEG, just guna command ni, steg height extract -sf. So kita buat steg height extract -sf, lepas tu nama file. Bila kita ni, dia kata enter passphrase. Kita tahu passphrase dia maksudnya password dia. So kalau kat sini password dia adalah hackercat. And kita password dia and kita jumpa. Dia kata password dia akan create data nama dia catman.png. Okay. Yeah. Semua dah okey tak ada lagi sangat Okey. Alright. Okay, so kita tengok file catman ni. Lepas tu dia kata dia adalah zip file. So ni adalah zip file tapi dia dalam bentuk PNG. Apa yang kita kena buat adalah kita kena rename benda ni. Dia ada banyak cara boleh rename, korang boleh pakai GUI, boleh right click, rename. Tapi kita akan guna linux je command. Kita akan move catman ni, catman.png, kita akan tukar kepada zip punya extension, and dia dah tukar kepada zip, and kita akan unzip catman, and then we have secret.txt. Dia kata extracting secret.txt, dan kita boleh baca secret.txt and kita ada flag. Faham Alright, cool. Last but not least adalah findme4.pcap. Okay, ini adalah pcap punya file, maksudnya network punya packet punya file. Maksudnya kita boleh pakai macam-macam. Dalam ni kita akan pakai Wireshark. So let's find out Wireshark. Open file, import je sana. So saya forensics. Alright. Alright. So ini seperti mana yang korang tahu, saya rasa korang lagi expert kot dalam network punya analysis berbanding kita orang. Biasanya dalam network ni kita akan cari benda yang first, ataupun kalau dalam STF lah, bukannya dalam web punya ni. Biasanya kita akan tengok benda yang HTTP punya communications. So dia macam-macam cara boleh buat. Macam saya biasanya akan pergi ke export object. Okay, cara dia kalau macam dalam okay, so kita kita pergi ke file and then export object, beli ke export object, pergi ke HTTP. Okay, so dari sini kita nampak communication antara client and server. Kita dapat tahu dia communicate with UC punya EDU, and kita nampak kat belah sini dia akan tunjuk kat mana, and then kita dapat tengok benda ni. Dan ini adalah macam biasa kita boleh tengok lah, and kita ada language based punya text data. Tapi yang kita interested, yang peliknya, yang ini adalah UC punya student jangan tengok sangat. And then kita ada satu web
ada satu URL website yang kita nampak dia ada post dapat multi-platform data. So kalau macam korang yang dah biasa buat developing web, multi-platform data ni maksudnya kita nak send something kan. Kita ada form and we want to send something. So kita nak tengok kat belah sini. Kalau kita pergi sini, kita tengok dekat oh. That's okay. Yeah, that's okay. Okay. Ni kalau kita tahu yang ni adalah main punya encapsulation, and then kat sini kita ada content type. Nampak ni. Kita ada macam-macam. Okay, dari sini apa yang korang boleh dapat, apa yang korang faham? Ada siapa faham tak? Okay, kalau tengok elok kat sini, boleh nampak kat sini. Okay, kalau tengok elok kat sini, kita ada macam satu ni. Ni bahagian data. Okay, dalam mime and dalam encapsulated punya form, maksudnya dalam multipart punya ni part, Allah, dia tak boleh ni. Kalau kita tengok dalam lagi, kita ada data, maksudnya data apa yang user send dalam bentuk form tu, and kita nampak ada dalam ni, dalam bentuk ni adalah bentuk hex. So kalau kita tekan double click di sini, dia akan tunjuk dekat sini. Atur creative good. So salah satu cara lagi adalah kita boleh decrypt benda ni online. First kita download, copy jap. Copy value dia. And then kita pergi ke online. Pergi ke online. Kita tulis hex. Tak apa, kita pakai Stable Chef. Since Stable Chef dah ada semua kan. Stable Chef. Kita paste hex. From hex. So dia akan cakap autocrative Gorai. Ini kalau kita pakai online tools. Kalau kita pakai nak pakai scripting, okay, contoh kita pakai scripting kita buka terminal, right. Okay, so kan kita ada kita akan pakai Python. Untuk Python 2 kita boleh pakai macam ni. So kalau for those yang pakai Python 2, kita boleh decode hex kepada karakter adalah cara dia. Kita pastekan hex tadi, and kita buat decode hex. So kita dapat reflect dia. Kalau untuk Python 3 agak lain sikit. Contoh Python 3, kita kena buat bytes dot from hex from hex and paste hex tu and decode benda ni, and kita dapat. So setiap kali kalau kita tak tahu, kita just Google lah. Kalau macam hex to strings Python, so nanti dia akan tunjuk ada banyak jenis, ada banyak method dia akan tunjuk. Okay, so dalam forensics kita dah habis semua. And then ni link kalau in case korang nak fahamkan lagi tentang stable, boleh pergi kat Brick-nya GitHub. Tak apa, nanti saya akan share PowerPoint ni in case kalau korang nak. Next kita akan pergi ke
Kripto. So kripto ni anda semua perlu faham tentang semua jenis algorithm, which is Caesar cipher boleh. Ni yang simple-simple Caesar cipher, substitution, root 13, root 1, root 2, root 3 dan lain-lain lagi. So macam saya cakap tadi, kita boleh pakai Subchef. Ni yang simple punya. Dia ada banyak lagi tools, kita akan fokus ke yang mudah dulu. And then we can use Python scripting to enhance our skills. So yeah, let's go to next. Let's hack this thing. All right. Wait for a second. Okay, first thing first, macam apa yang saya cakap tadi, kalau kita dapat something, kita kena tahu file ni jenis apa. So kita buat file simple hash. So kita tahu yang dia adalah ASCII, maksudnya dia adalah text file. So bila kita cat simple hash, dia adalah dalam bentuk apa ni? Biasanya kalau kita nak tahu ni dalam bentuk apa, biasanya dia bukannya selalu, biasanya kalau belakang ni dalam bentuk sama dengan dia adalah base 64. So kita akan try decode benda ni guna online tools dulu, and then kita akan pergi ke tools yang lain. Maksudnya guna scripting. Alright. So benda ni kita akan guna Subchef. Ini adalah, kita tahu ini adalah base 64. Kita akan cari base 64. From base 64 kita akan buat from base 64. Okay. From base 64. And then output dia adalah benda ni. Yang itu namanya, lepas tu ada open curly bracket and close curly bracket. Kita tahu yang ni kita nampak macam format apa? Format atau kita punya flag format. Kita dari sini biasanya kalau yang ni adalah bukan hash. Kalau tengok sekali ada ni bukan hash. Biasanya ini adalah rotation punya encryption. So kita boleh search rot. So drag and kita dapat arbitrary second flag crypto. So korang boleh, ini okay, siapa yang tak faham rot 13 ni, rot 13 ni adalah rotation punya encryption. So kalau perasan kat sini, okay, A sampai M, contoh A akan convert ke N, ni kalau 13, A akan convert ke N, B akan convert ke O, atau O convert ke B, C ke P, Q ke D, and etc. So that's how it's work. Kalau kita nak pakai scripting, nak fahamkan, kita boleh pakai bash. So kita akan cat benda ni. So dia akan keluar benda ni kan. So first kita akan base 64 benda ni. Base 64 dash D. Dash D ni maksudnya kita akan decode dalam base 64. And then kita dapat dia punya rot 13 punya encryption. Then rot 13 ni kita boleh encrypt pakai TR punya command. So kalau korang tak tahu, korang boleh Google Linux rot 13. So pergi sini akan keluar lah. Dia akan keluar macam ni. Boleh baca spesifik. So macam saya dah buat, kita akan buat TR and start from A, capital A until capital Z, and then smaller lowercase a until lowercase z, and then kita akan start kata n sampai z. Maksudnya n sampai z, start yang kan kalau kita perasan yang gambar tadi n sampai z kan, n sampai z, lepas tu a sampai m, then kita akan sama juga untuk lowercase and etc. So maksudnya kita akan n akan ganti dengan a and b ganti dengan dan seterusnya lah. So dia akan keluar interpretive second flag crypto. Alright, terlaju ke? Tak ke? Kalau tak, besarkan sikit lagi. Okay.
Okay, so second is secret.zip. Now macam kita tahu tadi, kita kena file secret.zip. Kita nak tengok dia jenis apa. Oh, kita tahu dia adalah zip file. Now Ada orang cakap laju. laju. Oh, okay. Part mana yang terlepas? Part mana yang terlepas? Ada tak? Kalau cakap je kat chat. Rotating tu apa? Okay. Rotating ni adalah rotation punya encryption. So kalau kita tengok sini gambar ni kan, mungkin nampak? Tak nampak. Alright. Oh, pecah-pecah lah. Nampak tak? Macam mana nak tahu rotating ke Caesar cipher ke? Okay, biasanya kat sini kalau untuk orang yang baru, dia sebab benda ni adalah apa orang panggil Caesar ni, dia akan ubah semua karakter. Maksudnya satu line tu dia akan ubah. Okay, contohnya macam kita akan pergi balik je tadi. Kita buang benda rotating kan. Okay, kalau Caesar, contoh kita ambil Caesar. Caesar tak cipher sini. Caesar cipher. Tak apalah, Caesar cipher nanti. Okay, Caesar ni dia akan maksudnya dia akan increment every characters. So contoh macam kita ada apa nama? Contoh kita buat Caesar cipher. Okay, ni agak detail sikit dia agak complicated sikit. So mana, okay, contoh kita akan encrypt benda ni. Kita akan shift by 1 decrypt. Masa dia decrypt so bila kita tak apalah, decrypt ya. Alright. Okay. Okay, dari sini kalau kita tengok Caesar ni sama juga, dia akan encrypt by alphabet. Tapi kita boleh cara dia adalah kalau kita nak bezakan, dia ada dua cara. Satu, kita boleh brute force pakai Cyberchef. Tapi saya tak biasa pakai Cyberchef. Kita boleh try and error sebab sebab rotating dengan cipher agak lebih kurang similar. Chef tak ada Caesar, kita boleh cari shift. So kita boleh brute force. Kalau sejujurnya saya tak biasa pakai Cyberchef ni, biasa saya akan pakai script. Kalau nak buat script dia agak makan masa yang lama sikit lah. So apa yang korang kena buat adalah macam dapat macam ni, tak tahu. So kalau macam saya lah, kalau tengok benda ni, yang kita tahu ni adalah masalah biasanya kita akan pakai substitution. So macam mana nak tahu substitution ni? Dia kena fahamkan dulu encryption punya algorithm tu dulu. Itu paling penting. So biasanya macam yang siapa saudara Amirul Azim ni, dia tanya apa beza, macam mana nak tahu Caesar cipher dengan root 13 ataupun root 12 ataupun root 1, root 2, root 3. Macam saya, apa yang saya buat adalah saya akan ambil benda ni and try untuk root 13 dulu, atau root 1, root 2, root 3 kita akan brute force and tengok compare mana yang kita boleh read. And then kalau tak ada juga sampai root 47, kita akan go to Caesar cipher and start from 1, 2, 3 punya shift. Faham? Faham. Alright. So boleh go to the next Oops. Next is sama juga macam secret ni. Kita tahu yang ni adalah zip file kan. So apa kita buat adalah unzip benda ni, unzip
secret.zip. Oh, mati pula. Okay. Then kita ada readme.txt and we have flag.zip. Okay. Dari sini kita tengok kita ada secret punya folder. So kita masuk dalam secret folder. Kita tengok dia ada dua, flag.zip and readme.txt. First, sebab dia kata readme, kita baca dah dulu readme ni. Dia kata I found the password for the zip file. Tapi dia tak tahu jenis hash dia. Maybe you can decrypt it. So maksudnya kita tahu yang flag ni, zip file ni adalah protected by password. Kalau kita try unzip flag ni, unzip flag, dia minta password. So kita letak bunch of password ke. Incorrect. Okay, kita boleh guna macam-macam tools. Contoh nak crack benda ni, kita boleh pakai John, kita boleh pakai macam-macam untuk crack zip file. Tapi since dia dah kasih hash punya ni, apa kata kita try decrypt dulu benda tu. So kalau kita baca ni jap, kita ambil. Okay. Kalau macam orang yang dah biasa, dia akan tengok ni nampak macam MD5. Tapi kalau yang tak biasa lagi, kita boleh pergi ke Google ataupun dalam Linux kita ada hash identifier. Tapi atau kat Google kita boleh just Google je how to know hash type. Contohlah kita pergi how to know ataupun hash type analyzer apa-apa. So kita boleh pergi kat sini and letak hash analyzer analyze. Lepas tu dia kata sama ada MD5 atau MD4. So macam apa kata kita try dulu MD5. Contoh kita buat hash decrypt, dia bukan decoder lah. So kita pergi ke mana-mana online punya and kita paste, kita decrypt, dia jumpa password dia and then copy je and try unzip balik, unzip apparatus and kita masukkan balik password tu and dia akan extract flag punya text and kita just baca je text punya. So we got this. So macam mana kalau sebab macam sekarang ni kita tahu yang kita dapat hash ni kan. So benda paling penting adalah kita kena tahu ni hash ni jenis apa. Jenis apa hash ni? Sebab in case lah, sebab hashing ni adalah one way punya ni tau. So kita tak boleh nak decrypt balik, kita tak boleh nak reverse balik. Kita kena buat comparing punya, bila kita nak tahu password ni kita kena compare dengan word list. So itu akan mengambil masa yang lama. Kalau contoh kita compare, contohlah ini adalah MD5 tapi kita beranggapan dia pakai SHA-2 atau SHA-3 ke apa. So kita macam membazir masa kepada tempat yang tak sepatutnya. Maksudnya first kali adalah kita kena tahu, jangan terlalu gopoh. Kena tahu ni jenis apa. So kita pergi dekat Google, hey what type of hash is this, and then baru kita pergi try to decrypt benda ni. Alright, so rasanya teruskan. Okay, contoh ni ada, tadi ada cakap kalau ada password teruskan dengan password. Macam mana kalau zip file tu tak ada password? Ada Zip cara file lain? Tak sediakan password. Zip file tu tak sediakan password, maksud tak faham. Maksudnya dia tak bagi Tak sediakan password untuk buka file tu. Maksudnya boleh ke crack kan satu zip file tanpa password? boleh? Nak tahu boleh? Boleh tapi dia takut drag masa pula. Sebab itu kita kena pakai tools yang lain pula. Dia ambil masa sebab kita nak crack tu ambil masa. Nanti saya akan tunjukkan, kasih link untuk sebagai reference nanti. Okay. Alright. So let's go
to next, which is binary. Ini reversing. Reversing ni apa ni? F-zip. Tu. Okay, saudara Amirul Azim ada F-zip untuk brute force zipnya file. Okay, boleh juga pakai F-crack zip. Personally saya tak pernah pakai F-crack zip, but it's new knowledge. Good. Boleh try nanti. Siapa yang dapat, roger. Okay, next kita pergi ke binary ataupun reversing. Ini agak complicated, so kalau korang tak dapat catch up atau tak dapat faham dengan detail, tak apa. Sebab benda ni mengambil masa yang agak lama untuk faham. Tapi tak apa, kita akan go slow. Ini saya akan cuba slow. Lupa lah. Okay, dalam reversing ni kita kena faham dalam assembly language. Kita boleh guna apa-apa debugger. Kita akan guna GDB. GDB ni macam terminal base punya debugger, ataupun kita boleh pakai IDA Pro ke, ataupun kita boleh pakai Hydra, All-Debug and so on. All-Debug ni untuk Windows. Okay, so let's go to reversing. Reverse. Okay. Apa ni? Alright. So I don't know. Alright. So, dari sini kita tahu yang kita ada dua jenis file. Macam seperti mana yang saya kata tadi, kita kena tahu jenis file benda ni. So, kita akan tulis file bin1. Okay. So, dalam ni kita tengok yang dia adalah ELF punya file. ELF file ni kita senang cerita macam executable file. Dalam Windows kita adalah dalam .exe, ELF ni untuk Linux. So sekarang ni currently I'm using Mac. Kita tak boleh nak run benda ni, so kita akan guna Kali Linux. Hacker. Okay, so let's go to korang boleh guna apa-apa jenis Linux, such as Ubuntu ke, Mint ke. Allah. Okay, let's go to reverse. Right. Okay, biasanya kalau reversing ni saya suka pakai extension PEDA, bukan PEDA. So PEDA ni dia macam extension untuk GDB punya ni. So PEDA GDB, korang boleh in case korang boleh download, boleh pergi ke GitHub ni, boleh download. Dia senang je, installation dia just copy semua ni and paste dekat terminal. Kalau tak guna ni pun tak apa, tak masalah pun, cuma dia nampak lagi cantik dan memudahkan. So ini kena besarkan sikit lah. Okay. Alright. Now, first thing first adalah kita kena cuba run file ni. bin1. Dia suruh enter password, kita letak password apa-apa. Not solve. Kita letak solve. So kita tahu. Cara kedua adalah kita nak tengok apa mungkin dia ada something string dekat dalam binary tu. Sebab kalau kita perasan, okey, kalau kita file balik sekali, file binary punya ni, kita kena tengok tahu semua benda ni. Ni adalah metadata. Kita kena fahamkan semua ni. Ni semua data info ni adalah sangat penting. Kalau kita tengok ni, dia adalah 64 bit punya. Maksudnya dia bukannya 32 bit punya applications. And then dia dynamically link. Maksudnya dia kena dengan external library yang kat dalam ni. Dia tak compile sekali library dengan dia punya applications. And kita tengok dia adalah not strict. Not strict ni maksudnya dia tak buang, senang cerita, macam contoh macam variable ke, bukan variable, dia ada something macam string ke apa ke, dia tak buang. Mudah ceritanya lah. So contoh kalau kita stringskan benda ni, strings. Okay,
kita boleh baca lah semua benda ni. Kita boleh nampak ada semua jenis. Kita boleh scroll kat atas. Okay. Bila kita ni, kita boleh nampak. Kita nampak apa? Kita nampak dia kata enter password. Oh, salah pula. Kita buat terus string binary 2 pula. Sorry. Okay. String binary 1. Okay, bila kita tengok atas ya. Kita tengok dari atas. Okay. Malah. Okay. Kita tengok dari atas. Kita nampak kat sini. Kita kata enter password. Lepas tu ada secret password. And then here's the flag. So kita just assuming yang password dia adalah secret P4555. Sebab kat sini dia akan tunjuk semua jenis string dalam binary. Sebab kalau kita baca, kalau kita cat ni untuk kita nak baca. Cat binary 1 ni. Dia akan keluar garbage punya ni. Ni yang tanda soal ni adalah binary. Maksudnya hex yang tak dapat diinterpretkan oleh ASCII table. ASCII ni apa? Man ASCII. Kita tengok manual. Ni ASCII. So ni hex ni contoh macam kita nampak tanda soal kan. Maksudnya dia not in range of benda ni dalam table ni. Mungkin lebih daripada ni atau kurang daripada ni. And dia tak boleh dapat nak diinterpret macam ni. Ni Q, S ada 73, U 75. Contoh kalau kita ada 8, 9, 10 F dia tak dapat nak faham sebab benda tu adalah binary punya ni. So kita nampak sini ni adalah teks yang dapat dibaca and kita ada macam-macam lah. So mana nak senang kita pakai string lah macam tadi. String and nak simple kita copy and kita run balik binary and paste the flag. Have the flag. Tapi kalau kita nak rasa challenging, kita akan cuba analyse benda ni. So itu kita akan pergi ke second punya apa ni? Untuk buka bin tu mula tukar machine slash map plus x. Execute. Kalau tak boleh execute, okay, contohlah kalau macam LSLA. Okay, LSLA kita nak tahu permission apa yang kita boleh buat. Contoh, kita akan buat contohlah kalau kita LSLA and binary file ni kalau kita execute dia tak boleh nak execute kan. Kat sini kalau dia tak ada X dekat ketiga ni, tak ada X ni maksudnya execute. Kita tak ada X punya permission, ni execute permission. Kita just boleh buat chmod, maksudnya change modification and plus execution kepada nama file tadi. So contoh macam binary 1, okay, kita kasihlah binary 1 punya execution. So baru kita boleh nak execute. Contohlah saya akan buat satu file kita. Vim test.py. Okay. So kita akan cuba user vim constant. Just demo lah nak fahamkan lagi. Okay. Print hello. Alright. So kat sini kita ada test.py kan. So contoh kalau kita nak run test.py tak boleh. Dia kata permission denied. Kalau kita tengok LSLA nak tengok permission dia, kita tengok kat test.py, kita just boleh read sahaja. Okay, yang ni ada, kita nak fahamkan ni dia ada beza sikit. Ni adalah nama user, ni adalah group user, ni adalah super user punya ni. Super user ni kita panggil adalah dalam Windows kita panggil admin lah. So kat sini kita boleh read je, kita tak boleh nak execute. So apa kita kena buat adalah kita kena kasih permission punya permission kepada file ni. Apa kita kena buat adalah change modification and plus X, maksudnya plus execution, kita kasih execute punya ni kepada test.py. So bila kita LSLA balik, dia akan bertukar warna lah. Macam tadi tak ada warna. So yang warna hijau ni ataupun warna yang berbeza warna tu, ada warna tu, maksudnya kita ada execute punya apa permission. Dia setiap warna tu ada makna dia. So macam ni kita boleh execute. Kalau kita execute test.py, kita boleh execute hello. Faham Thank you. Okay, balik. Okay, next kita pergi ke binary 1 ni, faham
Kalau faham buat times out. Okay, saya anggap sebagai faham lah. Okay, second, kita akan pergi ke second punya binary file. Alright, thank you. Now, macam biasa kita akan tengok file binary 2. So dari sini kita tahu yang dia adalah Elf file, maksudnya dia Linux punya executable, and dia adalah 32 bit. Tadi kita deal with 64 bit punya ni kan. 64 bit ni lebih payah, lebih challenging lah sebab address dia lebih panjang and memory dia memang agak besar nak analyze and payah. So 32 bit ni agak mudah, bukan mudah maksudnya agak mudah nak dibandingkan dengan 64. And dia adalah not stripped, so sangat bagus. Then kita try run binary 2 ni, and dia sama juga enter password, kasi something, kita not solve. And kita try sorry. Now, apa kata kita cuba guna method yang sama macam kita buat kat bin 1 tadi. So, cuba kita stringskan benda ni. Strings bind to. Okay. Kita morekan lah dia. Maknanya kita mula daripada atas, baca di atas. So, kita tengok dia kata enter password. Tak ada apa-apa, kosong kan. Kosong, tak ada apa-apa. Ini kita kena analyze benda ni terus. Kita kena, nak tak nak kita kena debug benda ni. So, let's debug. Kita akan guna gdb. So, command adalah gdb. Boleh gdb bin2 terus, tapi saya lebih suka pakai -q. So, kalau ada apa-apa dia terus quit. And binary 2. So, kalau korang dah install Peda, dia akan keluar macam ni lah, ada warna. Cantik sikit lah. So, first thing first adalah kita kena disassemble. Sebab kalau dalam C programming, maksudnya dalam C, biasanya kita setiap benda dimulakan dengan function main. So, macam in, main, in ni, okay. So, kita nak, first kali kita nak try disassemble main punya function dulu. Sebab itu adalah first entry point yang kita kena tengok. So, apa yang kita kena buat adalah, kalau macam siapa yang tak guna Peda, korang boleh buat disas, maknanya disassemble main. Kalau macam saya pakai Peda, buat p, disas, tambah p je depan main. So, dia akan keluar macam ni. Nampak kan? Ini adalah assembly punya ni, language. So, lagi satu. Kalau macam yang korang yang tak install lagi Peda tu, in case lah, sebab dalam ni dia ada dua jenis flavor. Maksudnya bukan flavor tu, maksudnya dia ada dua jenis instruction punya flavor. Kita ada Intel punya flavor, kita ada AT&T punya flavor. So, okay, contoh lah, nak tunjuk sikit beza antara tu. Kita akan setkan set disassembly flavor AT. Okay, so kalau saya macam disas balik, tak tukar. Tak apalah. Okay, contoh kalau korang yang dapat instruction yang pelik-pelik kan, just run command set disassembly flavor Intel. So kita lagi mudah nak faham lah. Sebab kalau macam AT&T, syntax dia lain sikit. So sekarang ni kita try untuk disassemble main punya function. Alright. So dari sini kita dapat tahu dia akan call printf function yang kita nampak tadi kan, printf function yang kita disuruh kasih password, namanya printf. Kita pakai printf punya function, and then dia ada apa lagi? Scanf, nampak atas scanf. Kita ada scanf. Maksudnya scanf ni kalau korang belajar C dulu, dia buat apa? Dia ambil input. So dia ambil input daripada user. So kita tahu yang ni dia ada ambil input dari user, and then dia ada call string compare. So ni yang kita nak berminat. Sebab apa? String compare ni kita akan bandingkan user yang masukkan password tu dengan password yang dalam
binary ni dalam sistem ni. So apa yang kita buat lah, kita kena analyze benda ni. So macam saya akan kita akan break dulu ke ni, bukan break, take a break, maksudnya kita akan break, letak break point dekat dekat address sebelum kita compare benda ni. So sebelum kita nak compare ni, kita akan stop dulu execution tu. So bila kita execute binary ni, dia akan run terus serial. So apa yang kita buat lah, kita nak pause dia dulu and kita nak tengok variable apa dia nak compare ni. Macam tu lah. So kita tengok sini, address dia adalah 00102. So tapi kita boleh buat juga macam ni, kita ambil 18 atau 194. Macam mana kita nak tahu kita nak break kat mana? So macam sekarang ni, kita tahu yang kita punya main adalah kita nak tahu password dia apa. So kita tahu yang dia nak compare dekat belah sini, yang ni lah. Sini dia akan compare password. So kita akan break sebelum dulu, jangan break selepas, nanti kita tak boleh tengok dia punya password. And kita ambil yang ni. So since dia adalah sebelum string compare ni, kita ambil dia punya address ni, kita akan buat break B ni maksudnya break, korang boleh buat break juga, tapi kita akan buat short form B, and then bintang, and kita buat main ni nama function, and plus 194, maksudnya sebelum tu lah. And then kita breakpoint at 1302. So kalau kita tengok 1302 ni, 1302 samalah macam ni, 194. And then kita akan buat command run, maksudnya kita akan run, and dia akan berhenti pada address ni. So bila kita run, okay, dia kata enter password. So enter password ni, yang ni kan, enter password ni kan kita printf kan. So ni printf yang kat atas ni. Ni. Okay, so contoh saya buat test. Okay, ni kita dah stop ke breakpoint tadi, address tadi. Nampak ni, dia tunjuk anak panah ni, dia kata kita tengah break kat sini, kita stop kat sini. Okay, so sekarang ni kita nak execute, kita nak pergi ke sini pula. Cara dia lah kita buat ni, maksudnya next. Dia ada dua, satu next, lagi satu si. Si ni step into, maksudnya kita dah masuk dalam something tu. Sekarang ni kita nak execute next. So bila kita next, maksudnya dia akan pergi ke sini. Maksudnya dia kata, okay, address ni akan di-execute. Dia belum execute lagi, tapi dia akan di-execute. So kalau tengok sini, kita boleh nampak, ini kita masuk ke tadi, test. And then bawah ni benda yang kita nak bandingkan. So dia bandingkan dengan apa? Test bandingkan dengan glibc. So kalau contoh, kalau kita next lagi sekali, kita boleh nampak lah. Dia kata, okay, dia bandingkan dengan benda ni. So lepas dia dah bandingkan, dia akan buat perform lah. Kalau salah, dia akan jump. Kalau tak salah, dia tak jump. Contoh kalau ini, dia bila dah salah, dia akan jump lah ke sini. So kita tahu yang password dia glibc tu. And kita try run balik benda ni, and paste glibc, and we got the second flags. Untuk jangan rasa, siapa yang tak faham lagi, jangan rasa down. So benda ni memang agak payah, mengambil masa yang agak lama. So benda ni perlukan praktis yang banyak sangat, sebab kita bermain dengan machine code. So sekejap, ada apa soalan sebelum kita pergi ke next? Dah down dah. Jangan down. Kita semua adalah student, sentiasa belajar. Ada soalan lagi? Tak ada soalan Apa command untuk disas tu? Command untuk disas. Disas main. DISAS. Sekejap Ni, disas main. Kalau yang tak pakai peda, disas main. Faham Ada apa-apa lagi tak? Okay, faham. Alright, thanks. Okay, next kita akan pergi ke, ini agak susah memang. Ni pun dah senang lah ni. Payah.
Sekejap. Okay. Yes. Right, next kita akan pergi ke point. Point lah. Point ada satu je. Okay, start daripada sini saya guna yang macam yang soalan ni saya buat yang hari tu. Kalau macam yang point dengan web saya tak buat sebab kita nak public kan, so semua orang boleh akses. Sekarang ni kita orang punya server tengah tak okey, so kita pakai CTF yang lama-lama punya soalan lah. So, yep. Now kita try pergi ke point. Okay, sebelum tu lupa nak terangkan. Okay, point ni Pointable ni kita dah sama juga macam reverse tadi, kita akan try reverse file tu, tetapi flag tu mungkin dalam file yang sama atau file yang lain. So kita kena exploit file tu untuk dapatkan flag. Dia beza dengan reverse engineering. Reverse engineering kita tak exploit file tu. Kita cuba cari flag dalam binary file. Tapi kalau point kita akan exploit file tu untuk cari flag. Beza. Point ni memang agak lagi payah daripada reverse engineering. Dia ada yang sama tu bahagian analisis lah, kita nak reverse benda tu. So benda yang sama dengan reverse, kita kena faham assembly language and exploit. So yang ni kena faham stack punya memory layout apa semua and exploiting vulnerable program. Sekarang ni kita akan guna cara yang senang, kita pakai Metasploit lah kalau nak senang kan. So let's go to alright. Now kita baca cat box, dah ada satu text file. Dia kata SSH to this machine. Ini soalan ni kalau perasan siapa yang pergi bengkel tahun lepas, diorang ada buat benda ni. So saya akan ulang benda yang sama juga, tapi more on detail lah sini kot. Okay, so dia kata just SSH benda ni. So just copy paste je. Maksudnya dia akan SSH ke IP ni. Dia akan SSH ke IP ni dengan user dia adalah color dan port 1001. So bila kita masuk, password dia adalah guess. Password dia guess password dia guess. Lupa nak letak password. Okay, tu password dia. Ada kat chat. So bila korang dah try SSH, password dia adalah guess. Biasanya kat dalam Kali ataupun dalam Windows dah ada built-in punya SSH punya tu rasanya. Alright. So if we try to ls this, kita ada 4 jenis file. So kalau kita nak tahu, sekarang kita macam biasa kita nak tahu file ni jenis apa. Tapi since dia ada banyak file, kita buat file bintang. Maksudnya kita nak tahu file semua jenis file. So kita tengok color ni adalah set. Ni set UID punya file. Ni sekejap lagi saya akan terangkan. And kita ada .c punya language, maksudnya C punya file, and kita ada flag. So kita tengok permission apa ada kat diorang. So kalau kita tengok kat sini, permission yang kita ada adalah okay, flag ni kita tak boleh buat apa-apa langsung. Okay, sebab apa? Okay, sekarang ni kita tengok who am I? Who am I? I'm is color. Color maksudnya user ni nama dia color. Bila kita tengok kat sini, kita tak ada nama color kat sini, tak ada langsung. So color ni dalam group dia tak boleh nak execute langsung. Maksudnya tak boleh nak ni lah read ataupun execute ataupun apa-apa pun. So kalau kita baca flag, permission denied, kita boleh buat apa. So tapi kita boleh baca color.c and kita boleh execute color. Color ni kalau kita tengok balik sekali, ls la color. Dia kata kalau perasan dia ada ni S ni. S ni maksudnya set UID. Set UID ni maksudnya
siapa-siapa boleh run benda ni sebagai root ataupun sebagai group yang ada dalam tu lah. So boleh jadi apa-apa. Sekejap eh. Alright. Alright. So apa kata kita baca source code dulu yang sini program. Okay. Kalau kita baca kat sini dia akan test kita punya programming skill, understanding. Semua benda yang kita tahu mula dengan main kan. So kalau tengok sini main and then the set UID, ini korang tak faham. Masa sekarang tak payah faham ni tentang group ID dengan user ID ni. And then ni okay, ni yang penting. Dia kata if val ni adalah function. So kalau kita tengok sini dia panggil call function val. So okay, tengok sini dia buat apa? Dia initializekan variable nama dia buff. And dia kata okay, dia ada 32 space dia ada 32 je, boleh fit dengan 32 je punya length. And then dia akan ambil input, tanya pasal favorite color apa semua, and then dia akan check. Sini dia akan mula dengan checking lah. Yang ni kalau kita tahu yang ni dia akan buat XOR punya ni. So dia akan return good lah. So kalau kita tengok sini, kalau val is true ataupun return to 1 ataupun selain bukan 0 lah. Kalau dia 0 dia akan pergi ke else. 0 ni maksudnya false. Kalau 1 is true, dia akan kata you get the shell apa semua, dia akan spawnkan bin sh punya shell. Ini yang kita nak sekarang ni. Okay, sebab point ni kita kena exploit vulnerable punya program. Okay, so apa yang kita buat adalah kita cuba try run binary tu dulu. Okay, bila kita try run binary ni, dia kata enter your favorite color. Contoh kita letak anything. Dia kata boo. Okay, contoh kalau kita fikir sebab dia kata buffer tu 32 saja. So apa jadi kalau kita letak banyak-banyak? So kita cuba je overflow benda ni. Letak je berlambak. Dia kata segmentation fault. Maksudnya kita ada buffer overflow punya vulnerability. Kat sini kita kena start sini, kita dah kena cuba analyze benda ni. Kat sini dah start mula payah. So korang kalau nak ikut, kalau saya laju beritahu lah, sebab benda ni dah start mula complicated sikit. So kita try analyze pakai GDB -q color. Alright, so kat sini kalau kita disas main, kita nak disassemble main punya function. Since kita tahu dia ada main function, kita dapat tengok ini kalau kita tengok syntax ni tak sama macam tadi kan, sebab dia pakai AT&T punya syntax. So saya lebih suka pakai Intel punya syntax, and saya akan tukar dia punya syntax. Saya akan buat set disassembly flavor Intel. So kita akan disas balik sekali. Okay, dia akan keluar dengan syntax yang lebih faham lah. Okay, so dekat sini kita kena analyze semua possible punya vulnerabilities. Untuk masa sekarang saya akan tunjuk cara yang senang dan mudah. So kita tak payah reverse benda ni untuk masa sekarang sebab dia akan drag masa yang sangat lama. So kat sini kita boleh pakai Metasploit. Okay, goal dia sini tau. Sekarang ni kalau kita baca lagi, kita baca cat color.c. Okay, kita dah tahu yang benda ni vulnerable kalau kita letak macam-macam specific character. Dia jadi macam-macam tu sebab apa? Sebab
Okay, saya tunjuklah. Takut tak faham. Sorry ya kalau pening sikit. This is assembly level Intel, and kita akan run benda ni. Oh, apa pula? Oh, apa pula? Disas name. Okay, so kita cuba setkan dekat, okay, ni dia call function bang tu. Mungkin kita boleh setkan dekat sini breakpoint dia. Okay, set break at min. Okay, so kita akan run. Apa ni? Kau macam mana jadi has been detected? Quick debugging. Yes. Oh, ramai sangat access ke benda ni? Oh, ramai access punya. Tak apalah. Cuba sekali sekejap. Okay, bila kita run, dia kata enter your favorite color. So, apa kata kita try overflow balik sekali? Nak nampak sikit sekejap. Nampak. Okay. Banyak. Kita letak je macam-macam. Sebab dulu korang mesti belajar pasal buffer overflow punya vulnerability kan. So, kita try. And dia kata program receive signal 6F segmentation fault yang kita dapat tadi. Dia kata form 1 in tanda soal. Dia tak tahu. Okay. Form 1 ni adalah A dalam bentuk hex. So kalau korang tengok main ASCII, korang tengok A, ya. A, capital A. Okay, ni capital A. Dia adalah form 41. So dia kat sini dia kata dia tak faham, dia tak tahu address ni dekat mana. Sebab address yang valid adalah macam ni, address ni. Ni 0x08 ni, address ni je yang kita nak. Faham kan? So itu yang so kita tahu yang kita boleh override return punya address. Dalam assembly kita panggil EIP. Instruction pointer. So apa yang kita kena faham adalah first kali kita kena tahu berapa banyak sebab kita tahu yang buffer tu dia akan storekan 32 space kan. So kita kena tahu buffer tu boleh store berapa banyak sebenarnya sebelum dia overflow. So kat sini kita boleh pakai tools yang dekat Kali ataupun korang boleh Google je pattern create, nak cari kat mana pattern dia. So kita boleh try user. Ni agak panjang nak tulis ni. User share Metasploit frame ni, and kita letak pattern create. Okay, contoh kita akan create 100 unique character. So kat sini kita ada 100 karakter yang unik lah. Dan kita cuba untuk run balik sekali benda ni. Bila kita run balik sekali benda ni, kita akan enter balik karakter ni. Dan dia akan kata tak faham yang ni. Segmentation fault, dia tak faham 62, 41, 37, 62. Kalau kita tengok sini kita tahu lah 62 ni semua karakter, rasanya ni B. Lepas tu 41 ni A kecil, A besar, apa semua. So apa kita buat adalah kita copy je benda ni. Kita nak tahu kat mana dia berapa banyak space yang dia boleh hold. Kita akan cari kat mana offset dia. So kita akan paste. And dia kata exact match at offset 52. Maksudnya maksudnya color.c. Okay. Buffer ni yang kita ambil input ni kan bila kita ambil input kan dia akan storekan ke dalam buff kan. So buff ni dia setkan 32.
Tapi sebenarnya dalam ni dia boleh hold sampai 52 karakter. Anything beyond that, kita akan overflow dia terus. So kalau kita letak lebih daripada 52, dia akan overflow benda tu terus. Dia akan overflow. So sekarang ni kita dah tahu dia adalah 52. Dia ada 52, kita boleh storekan 52. And lepas tu kita boleh overflow dia punya address. Dan kita kena tahu kita nak overflow address tu ke mana. Since kita tahu kita nak dapatkan shell, shell ni kita boleh baca flag tu. So kita kena dapatkan address shell tu lah. Now kita kena pergi balik GDB, reverse balik color ni, set balik bisa assembly flavor Intel and this is name. And then kat sini kalau kita baca slow, okay, ini get ID, okay, set ID, get ID, ini yang kita nampak tadi lah, tak penting pun. Okay, so ni set buffer ada kat tadi. And then kat sini, kat atas lah. Okay, ni dia call val ni. Val function ni kan yang dia ambil data tadi kan. Dia ambil data dari user tanya color tu. Lepas tu kalau mana tadi? Ni val ni, okay. Val ni dia akan call and dia akan test, then dia akan jump equal. Kalau equal dia akan jump. Maksudnya kalau false lah. Kalau false dia akan skip benda ni. Kalau tak false dia akan pergi sini. So kita nak pergi sini lah. Kita akan cuba untuk pergi ke sini. Dan kita perlu ambil address ni lah. Kita boleh ambil sini ke. Asalkan lepas jump. So kita pergi ke, kita copy address dia. And so kat sini kita akan kata, okay, letaklah berapa banyak pun 52 karakter. Tapi kita then kita akan override dia punya address kat belah sini. So sekarang ni kita kena buat Python script. Create ni. Alright. Jelas? So first kali kita kena buat macam ni lah. Okay. Python -c. Ni maksudnya interactive punya Python. Contoh kita buat print something, print anything. Contoh print A darab dengan 52. Okay. Dia akan keluarkan 52 punya karakter, A punya karakter. And then kalau kita nak nak supplykan ke color, kita buat macam ni lah. So nampak ni 52, lepas tu dia kata simulation fault. So akan Allah mati pula. Sekejap Alright. Dan dekat sini, dekat bahagian ni baru kita letak dia punya dia punya payload. So seperti mana yang kita tahu tadi, kita ada 52 karakter, bunch of karakter, jump punya karakter. And then kita akan override dengan dah hilang lah. Berapa address tadi? Allah Akbar. Tak copy ya. Sekejap jadi sorry. Kalau dia server ni dia lag sikit. So kalau korang dah masuk and tak keluar, dia akan kick. Ni nak dapatkan address back sekali, lupa nak copy. So set disassembly flavor Intel. So disas name, kita cari balik address yang kita nak tadi. Okay, this one, no. Test jump equal, okay. Right, so we can go on ini. Okay, now
kita akan write address tu dalam bentuk Little Indian code. Okay, dia ada dua, satu Big Indian, satu Little Indian. Dia agak complicated. Dia, kalau Little Indian ni dibaca secara terbalik lah. Macam bahasa Arab sikit. Kalau Big Indian dia macam biasalah macam ni. So komputer ni dia akan baca dalam bentuk Little Indian. Kita akan baca dari belakang. So dia akan start 57, lepas tu 86, 04 dan 08. So kat sini kita akan buat \x nak mewakilkan dia sebagai hex. And kita start 57, lepas tu \x 86 \x, lepas tu 86 04 08 \x 08, and kita akan ni. Dan kita akan dapat we get a shell. Flag is in flag.txt. So kita buat ID, kita dah jadi sebagai kita dalam group color point. So kalau kita tahu tadi group, siapa yang group color point boleh baca flag tu. So kalau kita baca cat flag flag.txt, kita dapatlah flag dia. So kita dah overflow benda tu. Kita dah bypass if punya checking. Itulah. So siapa yang tak faham, jangan risau. Benda ni memang agak complicated. Even saya sendiri pun ambil masa yang lama dari zaman-zaman dulu lagi. So tapi jangan give up lah. Benda ni sangat bagus sebab dia membezakan antara real hacker and script kiddies. Sebab korang boleh gunakan korang punya programming skill and knowledge on exploit to exploit something. So korang tak rely on other people punya exploit, contoh pakai metasploit orang ni, pakai metasploit orang tu. Tapi at the same time korang boleh buat exploit sendiri, and benda tu sangat bagus. Membezakan antara korang dengan orang hacker-hacker yang lain lah. So dah 10:39 lah. So stop kau apa? Rehab kau apa? Lupa tadi. Rehab kau apa? Lima. 10.45. Rehat sebelah Zuku. Q&A session 10.45. 10.45. Okey, kita ada lagi 5 minit. Wow. Sempat ke tak? Sekejap. Pergi ke web. Okey lah, web kita bagi first challenge je lah. Lepas tu nanti kita sambung ke ni. CD web. Okey. So, web ni sama juga. Saya ambil daripada online punya ni sebab apa ni? Sebab dia sebab kita nak publickan benda tu, sebab kita orang tak elok sangat. So web ni ni part yang lebih mudah lah, maksudnya bukan mudah, maksudnya lebih mudah untuk faham sebab dia bukannya macam assembly ataupun form punya ni. Kita tak perlu fahamkan assembly punya ataupun machine instruction punya code. Dalam web ni kita perlu faham jenis-jenis vulnerability dalam web. Contoh injection, sama lah yang saya ulang tadi. Macam-macam lah benda-benda tu. So kena faham juga different teknologi. Contoh macam untuk JSP, XSS dia macam mana. Kalau untuk SQL injection, untuk Microsoft punya ni, untuk Microsoft punya server, untuk Firebase punya syntax macam mana. Kalau SQLite pula macam mana. Semua tu different. Kalau SQL injection pun different, ni pun ada juga. So dalam benda ni benda first sekali yang kena faham adalah macam mana teknologi tu works and macam mana flow tu ongoing. Macam mana kena faham flow tu macam mana dulu. Jangan terus terjah target. First korang kena ada recon dulu. Kena tahu dia jenis apa, pakai language apa. Sebab benda tu sangat-sangat bantu. Dia akan narrow down korang punya search. Korang akan, kalau nak Google, okay, how to access on this disease, how to bypass login this. Dia akan memudahkan lagi and jimat masa.
And then korang macam biasa, korang boleh pakai scripting punya language, boleh pakai Python, boleh pakai Bash. And then most of the time korang boleh fuzzingkan input tu pakai FFFViews tu, ataupun boleh cari exploit untuk website WordPress punya website pakai WP Scan, and boleh alter request web punya application ataupun mobile punya application, senang cerita HTTP punya request lah, dia pakai Bootstrap. So Bootstrap ni lebih kurang macam Wireshark, tapi Wireshark ni dalam layer berapa lah, lupa dah. So kiranya macam Bootstrap ni hampir sama lah macam Wireshark, tapi dia work on layer ni berapa, tak ingat lah, lupa dah. Dah tinggal lama dah network. Okay, so kita akan, sekarang 10.42 sempat nak go on ke tak? Sekejap tengok senang ke tak first challenge. Solve this. Tak apalah, rasanya bawa ke ni terus lah kot. Web ni kita drag ke attack defense nanti. Okay. Thank you, Senior Ahmad Shauki bin Gujadi, for the great sharing session. Was very precise and readable presentation indeed. I'm pretty sure all of us in this workshop gained a lot to each word that you mentioned just now. Now, ladies and gentlemen, it's time for question and answer session. All participants are allowed to drop the question in the Padlet link that has been shared in the Teams chat. For those who want to on the microphone, please click on the raise hand emoji first and I will call out your name. Thank you. Is there anyone want to ask using the microphone? If there's no one, I will read the question in the Padlet link. Okay. To Senior Shauki, first question is, are there any general rule of thumb when learning CTF or participating in any CTF competition? The first question. Can you repeat it again? I can't, it's still unclear. Okay, are there any general rule of thumb when learning CTF or participating in any CTF competition? Is it clear? Okay, sekejap. Yang tak faham tu, any general rule tu. Apa? Yes. General rule of thumb. CUHMB. General rule of thumb. Saya biasanya tak sangat. General rule of thumb ni mana dah? Lama sangat Sekejap kita Google sekejap Sebab saya tak biasa sangat dengan apa nama word of benda-benda ni. Biasanya kalau macam dalam CTF ni kita ada hacking methodology sebenarnya. Tapi tak boleh nak cover sebab benda tu panjang. Tapi yang biasanya kita akan dalam CTF ni kita akan buat recon ni kita akan cari dulu data, maksudnya dapatkan information dulu tentang target, and then baru kita buat enumeration, kita tengok dia vulnerable tentang apa, lepas tu baru kita attack, lepas attack baru kita maintainkan exploit tu dan habis. Adakah itu menjawab soalan ke? Kalau tak, I think it is good.
It's because we don't have the what the writers. So I think is answering the question, right? Okay, can we proceed to the next question, Senior? Yep. Yeah, sure. The next question ke? Okay. The first question is, Senior, can you summarize simple preparation for CTF hacking competition? Skills we need to focus more for newbie like us. Okay. So, untuk beginner, maksudnya untuk baru belajar, first kali korang kena narrowkan kategori mana korang nak tapau. Maksudnya korang nak fokus kat kategori mana. Web ke, reverse engineering ke, crypto ke. Kalau dalam satu team tu, kalau boleh ada setiap orang pegang dalam different categories. So dalam seorang tu pegang 2 atau 3, yang lain pun pegang yang lain daripada yang ni. Contoh macam seorang ni pegang crypto, seorang ni pegang forensik, seorang ni pegang pan, seorang ni pegang web. Apa semua, tu sangat bagus lah. So tak adalah korang nak belajar semua terus sekali. Seorang tu kena belajar semua kategori. Itu agak ni lah, kira macam masa tu, kan masa pun bergerak. And then second adalah try jawab CTF dalam mana-mana platform. Korang boleh pergi macam mana saya cakap tadi, pergi ke CTF. Kalau nak simple, nak betul-betul simple, pergi ke CTF Learn. Okay, itu ada bahagian forensik ke, bahagian crypto ke, apa semua ke. And then kalau nak belajar web ke apa, pergi ke TryHackMe. Rasanya TryHackMe ada juga kat kategori lain. Tapi boleh je, dua-dua tu adalah free. And kalau nak paid version pun ada juga, tapi better ambil free dulu lah untuk beginner ni. And saya cakap terus terang, benda tu sangat bagus, yang betul bagus, sebab dia terangkan satu persatu. And lagi satu, jangan lupa, jangan give up untuk menggoogle. Itu sangat penting. Jangan give up untuk menggoogle. And itulah. Okay. So for the next question is, the writer said, just curious, what was the best CTF game that you have played, the best record you have achieved, and maybe the best record you have heard? I have no best. Saya tak pernah. Kalau nak kata best CTF pun tak pernah, sebab banyak masuk sebab kalau achievement tu ada, tapi itu tak adalah besar sangat. Dia macam biasa-biasa je lah, tak ada ni pun. So kalau best CTF pun, kalau CTF yang besar-besar, paling besar pun pergi dekat APU je lah. Kalau yang achievement, ada tu ada, tapi dalam musim je lah, tak adalah luar musim. Tu je lah. Siapa tanya tu? Okay, tak tahulah siapa tanya, tapi misteri. Okay, soalan seterusnya. The next question is, Assalamualaikum Senior. How should one defeat the other teams in CTF competition? Macam mana nak defeat other team? Defeat the other team in the CTF competition. This competition or other CTF competition? Or CTF competition? Dia kata CTF competition No. Bukan. Dia tanya macam mana nak kalahkan grup lain dalam CTF competition, dalam CTF. Alright, cool. So, korang kena, macam biasa, korang kena first kali target. Sebab, contoh korang dah ada, setiap orang dah mahir dalam spesifik kategori kan. Target dulu mana yang bukan senang. Korang try dulu, kalau macam saya akan buka dulu, download semua file and tengok mana yang macam familiar, macam senang. And contohlah, kalau soalan tu senang and point dia besar, jawab tu dulu. And kalaulah tiba-tiba dalam satu challenge tu korang macam start lama sangat, jangan deal dengan benda tu sangat, sebab masa pun ambil kira juga. Contoh, kalau korang send flag dalam masa yang lambat,
Maksudnya macam okay, dua team ni, okay, satu team dah jumpa flag yang sama. Satu team pun jumpa flag yang untuk challenge yang sama. So seorang ni just hantar satu saat lebih. Itu pun ambil masa, ambil kira juga. Itu pun point tu ambil kira juga. Masa tu ambil kira juga. So korang kena pandai-pandai target kategori apa yang korang nak jawab. And yang penting jangan lupa hantar flag. Sebab ada yang lupa hantar flag. Okay. Okay, next question is, so for this creative competition, we will have just these 4 scopes, right? Forensic, binary, PWN and web, right? Yes. For now, yes. Okay. Simple answer. Alright. Okay. So I think maybe this is the last question, I think. So the question is, how do we know and how do you learn all those commands? Is there any structured course out there to learn this systematically? Okay. Basically ada 2 soalan lah tu. Okay, first soalan dia kata he or she asked me macam mana saya belajar all those command kan. Okay, kalau macam saya, kalau saya cara saya lah, saya akan buat cari susah dulu. Maknanya kita terus jump terus sebab contoh sekarang ni saya tak faham pasal something, contoh macam okay, saya cerita sikit lah. Contoh saya newbie, tak tahu apa-apa. So apa yang saya buat adalah saya terus masuk and terus buat. Contoh kalau ada error, saya terus Google. Kalau tak faham, saya terus Google. Cara saya Google je. Kalau nak lagi senang, kalau untuk masa yang singkat, korang boleh ambil course lah. Course tu boleh ada je kat mana-mana. Contoh kalau nak fahamkan command untuk Linux punya command, korang boleh pergi kat YouTube ada, dekat ada banyak website ada. Macam-macam ada. Codecademy ada untuk Linux punya command. And most of the time senang cerita kita kena cubalah. Contohlah macam ada soalan ni kita cuba jawab and then kita boleh kalau ada tak faham Google. Itu senang cerita Google lah. Lagi satu baca write up. Itu sangat penting. So mungkin kita tak faham tentang satu challenge pasal CTF, kita boleh tengok write up orang lain. Dalam write up orang lain tu kadang-kadang kita boleh nampak, oh orang ni pakai cara ni, method ni. So kita jumpa ilmu baru and kita try lepas tu macam kita boleh catch up lah dengan benda tu. Lepas tu itulah, lepas kita write up, kita buat pula write up kita punya pula supaya orang lain boleh baca and orang lain boleh betulkan kita pula. Macam itulah kalau caranya. Okay. TJ sini. Okay. So can we have the last call for the question and answer session for those who want to ask the question using the microphone? Is there anyone who want to on the microphone? If not, we're going to have the break. Okay, this is the last call. If there is no one want to ask, we're going to have the break. Okay, so alright, as we have done with our first lot, so let's take 30-minute breaks before we proceed with our next format, which is the attack and defense format. The workshop will continue promptly after the break session at 11:30 AM. Thank you. Thank you.